Mulialah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat datang ke saluran Rhapsody Reality oleh Pastor Chris Oyakilome. Ajaran firman Tuhan kepada saudara-saudari pada hari ini, 23 Ogos adalah pengakuanmu menguasai hidupmu. Haleluya. Marilah kita sama-sama merenungkannya. Ayat firman Tuhan bagi renungan hari ini dipetik daripada Mazmur 91 ayat 2 versi AMPC. Aku mahu berkata tentang Tuhan, Dialah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kepadanya aku bersandar dan berharap, dan kepadanya aku yakin sepenuhnya. Haleluya. Saudara-saudari, seringkali kita berfikir tentang perkara yang telah berlaku kepada beberapa orang yang sangat baik dan berkata, jika hal itu boleh berlaku kepada orang itu, bagaimana pula dengan saya? Kerana orang itu lebih baik daripada saya. Namun, hal ini tidak mempunyai kaitan dengan siapa yang lebih baik daripada siapa. Ia berkaitan dengan perjalanan pribadimu dengan Tuhan dan imanmu terhadap firman-Nya. Hal ini mengenai pengakuanmu yang beriman, kerana perkara-perkara buruk juga boleh berlaku kepada orang baik. Mari kita renungkan semula kata-kata pemazmur yang diurapi itu, yang kita baca dalam Injil pembukaan kita. Ayat tersebut merupakan pengakuan Daud, dan ia mesti menjadi pengakuan kamu juga. Saudara-saudari sekalian, katakanlah selalu, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dialah Allahku yang kupercayai. Kepadanya aku bersandar dan berharap, dan kepadanya aku yakin sepenuhnya. Saudara-saudari, Anda digalakkan untuk mempelajari kuasa dan nilai berfikir dan bercakap dengan betul, sebab sekiranya cara pemikiranmu salah, ia akan dicerminkan dalam perkataanmu, dan jika perkataanmu salah, segala perkara akan menjadi tidak betul dalam hidupmu. Ingatlah, pengakuanmu mengawal hidupmu. Alkitab berkata dalam Amsal 6 ayat 2, engkau terjerat oleh perkataan mulutmu, engkau tertangkap oleh perkataan mulutmu. Sebab itu, Mazmur 39 ayat 1 menasihatkan agar kamu berjaga-jaga dengan apa yang kamu katakan dan hanya mengatakan apa yang benar. Ia berkata, aku akan menjaga diri supaya aku tidak berdosa dengan lidahku. Aku akan menahan mulutku dengan kekang. Dan Yakobus bab 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amsal 15 ayat 4 pula berkata, lidah yang sehat adalah pohon kehidupan. Maksud lidah yang sehat dalam hal ayat ini adalah lidah yang bercakap selaras dengan ketentuan Kristus dalam Injilnya. Persoalannya adalah, adakah kamu ingin menjalani kehidupan yang penuh dengan kemuliaan yang menakjubkan, yang luar biasa dan yang semakin meningkat yang Tuhan telah tetapkan untuk kamu? Kuncinya adalah dalam pengakuanmu. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, sebab sesiapa yang mahu mencintai hidup dan mahu melihat hari-hari baik, hendaklah dia mengekang lidahnya daripada mengatakan yang jahat
dan bibirnya agar tidak mengatakan tipu muslihat. Saudara-saudari sekalian, kamu harus menahan lidahmu daripada mengatakan yang jahat dan menahan bibirmu daripada mengatakan tipu muslihat. Ini bererti kamu hanya bercakap menurut firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan ini. Tuhan adalah kekuatan hidupku. Walaupun aku berjalan dalam lembah maut yang gelap, aku tidak takut kerana Dia menyertaiku. Gadainya dan tongkatnya menghiburkan aku. Dia memegang tangan kananku dan berkata kepadaku, "Jangan takut, aku ada di sini untuk membantu kamu." Oleh itu, aku kuat di dalam Dia dan kekuatan kuasanya. Maha mulia Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian, untuk memahami mesej kita pada hari ini lebih lanjut, saya galakkan anda untuk merenungkan ayat-ayat Injil berikut, iaitu Markus 11 ayat 23, Amsal 18 ayat 21 dan 1 Korintus 2 ayat 12 hingga 13. Haleluya. Terima kasih kerana telah meluangkan masa anda untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Jumpa lagi pada hari yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tnimsia@gmail.com. Sekali lagi, tnimsia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.